Hai, nama aku Hakim. Di video kali ini aku nak ceritakan kisah seram yang terjadi pada aku, atau lebih tepat lagi, keluarga aku. Semuanya bermula apabila keluarga aku pindah ke rumah baru, rumah banglo. Rumah tu terletak di pedalaman hutan. Ambil masa 3 jam juga dari jalan keluar untuk masuk dalam kawasan rumah baru aku tu. Ya, jauh. Itu naik kereta. Kalau jalan kaki, mungkin dari pagi sampai malam baru boleh keluar dari situ. Kenapa aku pindah? Ayah aku yang nak pindah ke sini. Dia cakap nak mulakan hidup baru. Hidup baru. Ya, mungkin sebab rumah tu dekat dengan kawasan air terjun. Tenang bila dekat situ. Siapa sangka kan, hari yang kita ingat hari tenang, hari yang bahagia, bertukar menjadi hari paling ngeri dalam hidup. Selepas 3 jam, kereta ni lalui jalan batu-batu yang kiri dan kanan hanya hutan. Akhirnya sampai ke rumah banglo tu. Sunyi. Itu saja yang aku dapat cakap. Sebab nak cakap penuh semaksama tak. Rumah tu bersih macam terjaga. Bila pintu rumah tu dibuka, seperti yang aku cakap, bersih. Keadaan dalam rumah sangat kemas dan tersusun. Keluarga aku ada 4 orang anggota, iaitu ayah aku, ibu aku, adik aku dan aku. Rumah tu ada 5 bilik. 1 bilik aku dengan adik aku, 1 lagi bilik mak ayah aku. Jadi ada lagi 3 bilik kosong. 1 dari bilik itu mak aku guna untuk letakkan barang-barang. 1 lagi tu ayah aku buat jadi pejabat dia. Tapi ada 1 lagi bilik bawah tanah, tapi dia berkunci. Aku tak tahu apa yang ada kat dalam tu. Bila aku tanya mak ayah aku, dia orang diam je. Pada malam tu, dalam pukul 12 malam, pintu rumah ni diketuk. Aku fikir hantu, rupanya orang. Mujur keluarga aku belum tidur lagi masuk. Jadi ayah aku pergi bukakan pintu tu untuk tengok siapa yang ketuk pintu tu. Bila pintu dibuka, aku nampak yang ketuk pintu tu tadi ialah seorang lelaki berumur dalam lingkungan 40-an. Dia cakap yang dia tinggal dekat-dekat kawasan ni juga. Dia datang kat rumah aku ni sebab dia nampak rumah ni lampu terbuka. Sebab sebelum ni tak ada penghuni. Sekarang baru ada lepas keluarga aku pindah masuk sini. Ayah aku nak jemput dia masuk, tapi dia tolak sebab nak balik dah. Tapi sebelum dia balik tu, dia pandang keluarga aku sorang-sorang. Lepas tu dia cakap, hati-hati, macam ada sesuatu yang tak kena. Tapi aku tak ambil kisah sangat sebab ayah aku ada. Dia kuat, dia tak takut hantu. Kami sekeluarga percaya ayah. Pada pagi keesokannya, aku bangun dari tidur. Aku pandang keadaan adik aku, dia tengah tidur lagi. Aku tengok jam dah pukul 8 pagi. Aku turun ke bawah, tengok mak aku tengah siapkan sarapan. Bila mak aku pandang aku yang baru turun dari tingkat bilik aku, terus dia cakap, baru bangun? Adik dah bangun? Mak aku cakap yang lepas sarapan ni kita nak pergi dekat air terjun. Dengar je mak aku cakap air terjun, terus aku seronok. Cepat-cepat aku kejutkan adik aku yang tidur. Lepas sarapan, kita orang pun pergi dekat air terjun tu. Dekat je, jalan kaki dalam 3 minit je dah sampai. Cantik sangat kawasan tu. Adik aku cepat-cepat buka baju nak terjun dalam air tu. Tapi belum sempat dia terjun, ayah aku tahan dia. Ayah aku larang kita orang mandi sebab air tu agak dalam. Adik aku mengajuk sebab tak dapat mandi. Tapi mak aku pujuk dia. Sementara mak aku tengah pujuk dia, aku pun pandang lah kawasan air terjun tu. Tengah aku tengok keindahan alam tu, tiba-tiba aku perasan ada 1 kelibat manusia di seberang dari kawasan kita orang ni. Kelibat tu ialah pakcik semalam. Pakcik semalam yang ketuk pintu rumah aku. Aku cuba senyum tapi dia tak balas. Pakcik tu perhati je keluarga aku. Belum sempat aku bagi tahu ayah aku, terus dia pergi dari situ. Sejak dari tu, aku mula rasa pelik. Pada pagi ketiga, macam biasa, aku bangun sendiri tanpa mak aku kejutkan. Tapi kali ni, bila aku pandang katil adik aku dah tak ada. Biasanya dia bangun paling lewat. Aku turun bawah sebab ingatkan dia ada dekat bawah, tapi tak ada juga. Puas aku cari 1 rumah, memang tak ada. Aku tanya mak aku, tapi mak aku pun tak tahu. Mak aku ingatkan adik aku tu tengah tidur lagi, rupanya tak. Lepas aku bagi tahu mak aku yang aku dah cari 1 rumah tapi tak jumpa, mak aku terus risau. Mak aku pergi bagi tahu ayah dekat bilik kerja dia. Mak aku sangat risau. Dia berdoa semoga adik selamat pulang. Aku pun keluar dari rumah tu, tengok-tengok dekat kawasan hutan depan rumah. Lepas tu terlintas dekat fikiran aku untuk pergi cari dekat kawasan air terjun. Sebab semalam adik aku nak sangat mandi air terjun, tapi tak kesampaian bila ayah aku halang. Sampai je dekat kawasan air terjun tu, aku jenguk-jenguk sambil jerit nama adik aku. Takut-takut dia ada dekat situ. Tak ada. Memang tak ada 1 kelibat manusia pun dekat situ. Aku pun kecewa dan nak balik ke rumah semula. Tapi
Aku terpandang air sungai tu. Aku nampak ada tubuh budak-budak yang terapung. Tubuh tu tersangkut dekat ranting-ranting kayu. Aku dengan hati tak sedap. Aku pergi dekat adik aku yang terapung, tak bernafas, dah meninggal. Aku terus berlari ke rumah untuk bagi tahu mak aku. Malam tu mak aku menangis kuat-kuat. Mayat adik aku tu dah berada di rumah lepas aku dengan ayah aku angkat petang tadi. Ayah aku cakap pagi esok baru kita orang keluar dari sini. Malam tu aku turun bawah nak pergi tandas. Aku perasan yang bilik kerja ayah aku lampu terbuka. Aku pun pergi dekat sebab ingat nak tutup lampu tu. Tapi aku nampak ayah aku tengah berdiri dekat dalam bilik tu. Benda yang buat aku lebih terkejut bila ayah aku tu tengah bercakap seorang diri. Dia gelak seorang-seorang. Lepas tu aku terdengar perbualan ayah aku. Ayah aku cakap dia yang bunuh adik aku tu. Dia gelak. Kemudian dia cakap yang malam ni dia nak bunuh mak aku. Lepas tu sumpah aku terkejut. Macam tak percaya, tak menangis pun ada. Cepat-cepat aku pergi dari situ, masuk dalam bilik aku, kunci pintu. Malam tu aku tak tidur. Yalah, siapa yang dapat tidur bila dapat tahu benda macam tu? Aku takut dan risau. Tak lama lepas tu, aku baru teringat mak. Aku nak pergi bagi tahu mak aku. Belum sempat aku buka pintu, aku dengar bunyi perempuan menjerit. Suara tu, suara mak aku. Aku terus turun ke bawah untuk tengok apa yang jadi. Aku nampak ayah aku tengah pegang pisau sambil senyum pandang mak aku. Penuh darah dekat situ. Aku terus berlari keluar dari rumah tu dengan perasaan takut, sedih, nak menangis, semua ada. Masa tu aku berlari pun tak betul sangat. Lutut tak kuat. Aku rasa macam bila-bila masa je aku boleh rebah ke tanah. Tapi aku tetap kuatkan diri untuk berlari. Aku tak nak jatuh. Aku tak nak ayah jumpa aku. Aku pandang ke belakang. Aku nampak kereta kita orang dihidupkan. Aku rasa ayah aku mungkin dah nampak aku lari keluar. Aku cepat-cepat masuk ke dalam semak untuk menyorot. Aku nampak kereta ayah aku tu berhenti betul-betul dekat tempat aku menyorot. Ayah aku keluar dari kereta dan panggil nama aku. Aku diamkan diri. Aku tak nak buat bunyi walau sikit pun. Kalau tak nanti ayah jumpa aku. Aku tak nak mati. Aku takut. Tiba-tiba ada tangan pegang bahu aku. Aku terkejut tapi masih lagi tak buat bunyi. Aku tengok belakang. Pakcik hari tu, pakcik yang aku cakap pelik tu, pakcik tu letak jari dia di bibir dia. Dia suruh aku diam. Lepas tu dia tarik tangan aku untuk pergi dari situ. Pakcik tu bawa aku ke rumah dia. Dekat rumah dia tu dia cerita semua apa yang berlaku sebenarnya dekat keluarga aku. Pakcik tu cakap yang adik aku tu meninggal sebab ayah aku sendiri yang tolak dia jatuh ke dalam air sungai tu. Pakcik tu datang nak tolong tapi dah terlambat. Adik aku dah mati lemas. Pakcik tu cakap yang ayah aku pergi macam tu je. Macam memang ayah aku dah rancang nak buat semua tu. Sumpah aku sedih dengan semuanya. Alhamdulillah aku selamat buat masa sekarang. Lepas pakcik tu cerita yang memang rumah kami pindah tu tempat korbankan manusia. Dah ramai orang dibunuh di situ sebelum ni. Kalau korang nak tahu, bilik bawah tanah yang aku cakap berkunci itu sebenarnya tempat simpan mayat. Sekarang aku tahu kenapa ayah bawa kami sekeluarga pindah ke sini. Sekarang aku faham apa maksud ayah nak mulakan hidup baru. Hidup baru untuk diri sendiri. Sebab dia nak mulakan hidup baru dengan keluarga baru. Kejam.